والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات الله وقرب الله وثواب الله. Kita sambung lagi pada hari itunya. Qala Syekhul Musannif Al-Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata dianya waman aradal amala. Nah, situ deh. Betul tak? Situ. Waman aradal amala bima zakarnahu fa'alaihi bimutala'ati kitabil azkari li imamin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa jazahu 'anil muslimina khairan. Jadi dia nak cerita panjang-panjang pada kitanya. Panjanglah nak. Jadi dia secara ringkasnya dia sebut waman arada, dan barang siapa yang menghendaki ia barang siapa akan amal al-amala bima zakarnahu, dengan barang yang menyebutlah kami akan dia akan barang daripada wirid-wirid tu zikir-zikir yang telah disebut sebelum pada ni tu, bi muhafazati 'alal azkar wal ad'iyati al-waridati fi adbaris salah wa indas sabahi wal masai wal naumi wal yaqazati, pelihara segala zikir dan doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada semayang. Kitab lama muka surat apa muka surat 10 bawah. Tuhan bawah Tuhan betul. Baik. Fa'alaihi, jawab man, maka wajiblah, lazimlah atasnya, atas man tadi tu, bimutala'ati, dengan mentalaah, mempelajari, melihat, mengulang kaji maknanya, kitabil azkar, kitab al-azkar li imamin Nawawi, karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa jazahu 'anil muslimina khaira. Jadi kitab al-azkar tu memanglah segala zikir-zikir, termasuk juga zikir-zikir selepas daripada sembahyang dibahas dalam kitab al-azkar. Dan kalau kita tengok dalam tu, kalau kita mengaji kitab azkar, kita di pondok ni bapa Bukhari baca kitab al-azkar, banyaklah orang panggil hak kita doa amadah tu memang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi, para sahabat mula rafa'as saut, mengangkatkan suara ketika mana berzikir selepas daripada sembahyang 5 waktu. Dan zikir-zikir pun memang hak kita doa amal itulah. Mana apa la ilaha illallah wa la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar. Ada. Kita tengok situlah dia kata wa min akidi ma warada fi adbaris salawati wa afdalihi an taqula ba'da kulli maktubatin. Dan setengah daripada zikir yang sunat muakkad, mana yang dituntut akan sebagai tuntut yang kuat, itu maknanya akidi, mana sunat muakkad, mana sunat yang dituntut akan sebagai tuntut yang kuat, tak putuslah tapi kuat. Ma warada, ialah zikir, barang tu ialah zikir yang telah warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adbaris salawati, pada selepas tiap-tiap kali selepas daripada sembahyang, dan terlebih afdalnya wa afdaluhu tu, bukan wa afdalihi, bukan wa afdaluhu lah. Jadi wawu istinah. Jadi wa min akidi ma warada fi adbari salawati, dan setengah daripada sunat zikir yang muakkad ni, khabar mubtada muakhar. Wa min akidi tu khabar muqaddam. Wa min akidi, dan setengah daripada zikir yang sunat muakkad
ma ialah barang zikir-zikir warada yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca setiap kali fi adbaris salawat, setiap kali lepas daripada sembahyang. Dan bermula yang terlebih afdal, wa afdaluhu, gitu. Wawu istinah. Nah, wa afdaluhu, dan bermula yang terlebih afdalnya ma warada tu. Antaqula, bahawa engkau kata ba'da kulli maktubatin, selepas tiap-tiap kali semayang lima waktu, lima fardu ni, lima waktu fardu, lima waktu sehari semalam. Kata guana maqalul kau bagi antakula Allahumma a'inna, atau Allahumma a'inni lah kalau kita seorang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma, ya Allah Tuhan, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, atas zikir kepada engkau, wa syukrika, dan nak syukur kepada engkau, wa husni ibadatika, dan tolonglah aku memperelokkan ibadat kepada engkau. Tengok, itu Nabi SAW pesan kepada sahabat tu selepas mayat. Nabi pesan kepada sahabat suruh baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku atas zikir kepadamu. Kerana walaupun kita tahu zikir ni fadilah ni, zikir ni lebih ni, tapi kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak berzikir lah. Tak berzikir pun, mulut kita tak boleh nak sebut pun zikrullah. Walaupun kita tahu bagai-bagai fadilat, sebagaimana dalam hadis sebut, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani fil lisan saqilatani ala al mizan. Mana subhanallahil azim subhanallah bihamdiha. Kau tukar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahil azim subhanallah bihamdih. Alhamdulillah ada ni. Balik tu kau nak kau ni jadi ya. Memang Nabi kata kalimatani, dua kalimah, habibatani ilar rahman, yang sangat dikasih oleh Tuhan yang Maha Pemurah, Maha kasih sayang. Khafifatani fil lisan, sangat ringan pada lidah. Thaqilatani 'alal mizan, tapi berat pada mizan timbangan neraca akhirat esok. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kalau Allah Taala tak tolong nak berzikir, tak sebut ke? Baik bercakap benda lain, ngongeng. Maka sebab tu lepas maya tak boleh kita tinggal lah minta doa dengan Allah. Allahumma a'inni, ya Allah, hei Tuhanku, a'inni, tolong aku, ala zikrika, atas ingat kepada engkau, wa syukrika, dan syukur kepada engkau, wa husni ibadatika, dan memperelokkan ibadat kepada engkau. Gitu. Wa tusabbiha salasan wa salasina, dan tasbih 33 kali. Gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita dah buat dah ni. Kalau orang di pondok buatlah, kalau orang Wahabi tak buat bid'ah ya. Hak sunnahnya ialah assalamualaikum, assalamualaikum, nyung berambus lalu. Tu orang panggil hak sunnah. Adapun hak tutup guru pondok buat ni tidak sunnah Nabi dia ya. Hak tu ialah amalan ahli bid'ah. Itu kata buat Wahabi lah. Baik. Habis itu. Tu. Wa tuhmida kadzalika ai salasan wa salasina. Tu, dan alhamdulillah ucap tahmid pula 33 kali. Ucap tahmid seperti demikian itu. Mana wajah syabah dia? Ai salasan wa salasina. Pada pihak bilangannya 33 kali. Sama. Wa tukabbira, dan bertakbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kadzalika ai salasan wa salasina, 33 kali. Wa tukhtimal apa tu? Tukhtima apa tu? Ma'ita. 100. Waktu khtimal mi'ah. Dan kau sudahkan, cukup jadi 100. Tadi 99 lah ada ni. Waktu khtimah,
dan engkau khatamkan, engkau sudahkan dengan cukup 100-nya, bila ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi nak sudah dengan orang panggil 100 tu dengan berapa? Dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga tambah yuhyi wa yumiitu, boleh juga. Kalau dalam kitabnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala, selalu tak ada yuhyi wa yumiitu, tak ada. Tapi dia katanya wa qul hadhihi kalimah bi ziyadati yuhyi wa yumiitu, dan hendak katalah olehmu akan ini kelimah mana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tu, bi ziyadati yuhyi wa yumiitu, serta dengan tambahkan yuhyi wa yumiitu. Mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Situ tak? Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Tambah situ. Tambah yuhyi wa yumiitu tu 10 marrah. 10 kali. Bila tu? Awal wirid. Tu awal wirid. Tu. Awal wirid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pula agak pakai la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Wa anta, padahal engkau sani rijlaika, tetaplah dua kaki engkau, gitu. Wa anta, padahal wawhal. Wa anta, padahal hal keadaan engkau baca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali itu. Wa hal engkaunya, padahal engkau, wa anta, padahalnya engkau sani rijlaika, tetaplah akan dua kaki engkau. Mana duduk hal keadaan kita dalam semaya lagi lah, maksudnya dalam keadaan rupa seperti duduk tahiyat tasyahud akhir tu. Tak gerak lagi kaki, tetap je tu sampai 10 kali habis. Wa qabla, dan sebelum anta takallama, bahawa engkau berkata pada solat selepas pada sembahyang wal asri wal maghribi, dan maghrib. Itu asal ni tambah asar pula. Kalau dalam kitab apa ni dah, dia kata lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib. Subuh maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir itu 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Lepas tu barulah kaki kita pun boleh lah nak bersilang, nak berselanya boleh lah. Boleh dah hawa-hawa pun, maknanya hak sunat kaifiat duduknya. Wa anta thani rijlaika, padahal engkau tetaplah akan dua kaki engkau seperti mana duduk tasyahud akhir. Tapi sininya tambah lagi sembahyang subuh dan sembahyang asar dan sembahyang maghrib. Wa min zalika, dan setengah daripada demikian itu, demikian orang panggil zikir-zikir, wirid-wirid yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir yang wajib kita kena jaga, kena muhafazah, kena peliharakan, beramal dia dengan istiqamah. Zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antakula, bahawa engkau kata iza asbahta, apabila berpagi engkau, wa iza amsaita, apabila berpetang engkau, subhanallah wa bihamdih mi'atan, mi'ah, 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kadzalika ay mi'ah lah. Kadzalika ay mi'ah lah. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali pula. Ni kena berzikir lagu lah. Subhanallah walhamdulillah. Kalau tidak boringnya dia ni. Kerana kita orang ni memang gitu sama, kena jemaah sama buat hijau. Kalau orang sore-sore tak jadi hijau lah dia. Kalau sore tak buat lalu semai tasbih. Tu setengah jaz 2 rakaat, setengah jaz. Kira. Nah. Kalau 4 rakaat sejam.
Dawak lawa padahal sunat tasbih ni sunat semaya munfarid semaya seorang. Nah, pas nak jemaah salah dak? Dak. Makruh dak makruh. Khilaful aula. Nah, khilaful aula. Menyalahi hak afdal. Makruh tak makruh. Ada khilaful aula lagi. Baik. Apa zikir? Zikir kalau sore tu hak lebih kira-kira kat zikir sore ni lebih ikhlas, lebih orang panggil hudurkan akan makna, muhaddirkan akan makna. Tapi kalau sore dak zikir lelah, tidur dulu. Tu zikir ramai-ramai. Zikir ramai mari riak pula. Sini unjuk takabur pula. Tak jadi kerja semua. Tapi daripada tak beramal kerana takut riak, lebih baik beramal dengan riak. Lagu tu kerana apa? Tarkul a'mal riyaul akbar. Tinggal beramal riak besar lagi. Al-amal dakhala riya batal. Amal bila masuk riak batal pahala, tapi tarkul amal riyaul akbar. Tinggal amal tu riak besar daripada beramal kerana riak. Kenapa? Kerana beramal dengan riak ni, itu masih lagi memungkinkan seorang tu bermujahadah dalam amal. Tapi orang yang tinggal terus amal kerana takut riak, dia nak sembahyang, dia nak tutup aurat, dia nak zikir, dia tapi takut orang tengok riak, tak sawak lalu kalau buat pun sia-sia, pahala tak ada. Pakai tak buat terus. Orang ni memang tak beramal. Memang tak ada amal terus. Bagaimana dia nak mujahadah? Hikmat agama ni disuruh kita ni mujahadah, bersusah payah dalam agama ni. Baik. Wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ata marrah. Itu. Mi'ata marrah. Baik. Dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin. Pada tiap-tiap hari ni berapa kena berzikir? Orang panggil maksurah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali weh. Awak kedak baca saja ni habis itu. Wa ja'alaka, dan hendak menjadilah bagi engkau wirdan, akan wirid. Wirid ke apa? Minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wirid tu daripada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ada wirid daripada bagai selawat pula. Tak pada dengan wirid zikir-zikir saja, Quran zikir, kena ada lagi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata dia, wa ja'alaka, dan hendak menjadilah bagi engkau wirdan, akan wirid, minas salati daripada selawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha fa ta'liliyah, kerana bahawasanya gitu. Maka kerana bahawasanya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni waslatun bainaka wa bainan nabiyyi nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bahawasanya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni waslatun, menghubungkan, gitu. Waslatun menghubung. Wasil itulah nanti ni. Menghubungkan, waslatun bainaka, menghubungkan di antara engkau wa baina nabiyillah. Kalau dalam kitab hak tabak baru, kalau kitab tabak lama habibillah. Betul tak? Kitab tabak lama apa? Habibillah. Kitab tabak baru habibillah ke? Nabiyillah. Duk nampak baina habibillah. Kamu nak sedap sikit dah sini. Boleh ke? Tak ada salah pun. Di antara engkau wa baina nabiyillah, dan di antara nabi Allah. Kena ke habibullah dah sini. Alhamdulillah ya. Tapi tengok kata buat lama ni lebih sedap sikitlah. Apa tafannun fil ibarah lah, mempelbagaikan ibarat. Gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan sebagai saja Rasulullah, dak Habibullah. Nanti ni banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan banyak. Fa innaha, kerana maka sebahawasanya selawat-selawat ni waslatun, menghubungkan bainaka, di antara engkau wa baina habibillah, di antara kekasih Allah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa babun, atas pada kata waslatun wa babun,
Dan kerana bahawasanya selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam babun ialah pintu yufidu alaika yang melimpahlah atas engkau minhu daripada bab daripada pintu tu al-madadu oleh segala bantuan-bantuan. Madak tu lah. Madak ya sayyidi ya Rasulullah. Tengok. Maka selawat ni diumpamakan pintu yang melimpahkan atas kita. Kita orang berselawat daripada pintu ni oleh segala madak bantuan. Biwasitatihi dengan perantaraan pintu selawat tu min hadratihi daripada hadaratnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Seolah-olahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya bantuan tu ada daripada Rasulullah nak disampaikan kepada kita melalui selawat. Maka selawat tu diumpamakan pintu. Kita di sebalik daripada pintu. Dengan selawat itulah maka bantuan daripada Rasulullah, madad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berhubung sampai kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala salawatullah wa salamuhu alaihi. Wa qad qala salawatullah wa salamuhu alaihi. Dan sungguhnya telah sabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah tu, man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Man salla alayya marratan, siapa-siapa yang selawat ke atasku sekali, tu sallallahu alaihi biha ashran, berselawatlah oleh Allah Ta'ala sallallahu alaihi, berselawatlah oleh Allah Ta'ala atasnya, atas man tadi tu, biha dengan sebab selawat ke atasku sekali, asyaran 10 kali. Makna apa selawat daripada Allah? Rahmat dengan mana apa? Nikmat dengan apa? Allah Ta'ala bagi pemberian Allah serta diampun dosa kita, dan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga dengan berkat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil rahmat Allah, nikmat Allah. Kalau Allah Ta'ala beri saja tapi tidak ada serta dengan keampunan dosa, itu orang panggil nikmah. Tuhan bagi nak istidraj, dia panggil nak menyesak, nak jadi perangkap, sampai masuk mati, tak terkabar. Tu man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran, siapa yang selawat ke atas aku sekali, berselawatlah oleh Allah Ta'ala atasnya dengan sebab selawat ke aku sekali tu ashran 10 kali. Wa qala alaihi salatu wassalamu, apa tu, ahabbukum. Betul lagi tak tu? Ahabbukum ni. Ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Ahabbukum ilayya, orang yang paling aku cintai di kalangan kamu, gitu. Wa aqrabukum minni, dan orang yang paling dekat dengan aku di kalangan kamu, majlisan yaumal qiyamah, nisbah kata hari akhirat esok lah. Ni nak dekat ke mana kita dengan Rasulullah? Jauh, jasak beberapa ratus ribu kilometer kita duduk di Sungai Buloh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinatul Munawwarah. Jauh, jasak. Pahayat hidup pun jauh, 1430 berapa? 8 dah hijrah. Pekat jarak jauh kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah, jasad kita dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, Rasulullah kata boleh dekat boleh. Dan boleh jadi dia lah orang paling aku cintai. Siapa? Yakni ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, secinta-cinta di kalangan kamu kepada aku dan sedekat-dekat kamu kepada aku pada hari kiamat, aktsarukum yang terlebih banyak di kalangan kamu alayya atas aku ni salatan, selawat. Orang yang paling banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam lah orang yang paling Nabi cintai dan orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tu nak dekat dengan Rasulullah, nak dapat syafaat, kena banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Syafaati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaati haqqun, bermula syafaat aku itu sebenar akhirat esok. Faman lam yu'min biha, siapa tak beriman dengan syafaat aku, dia kata tak payah syafaat Nabi, direct kepada Allah. Siapa tak beriman dengan syafaat aku, lam yakun min ahliha, maka dia bukan daripada ahli yang nak dapatkan syafaat aku akhirat esok. Maka akhirat esok ada lah. Semua manusia, tak kira agama apa, bangsa apa, fikrah apa, sama ada Aswaja ke, Wahabi ke, Salafi ke, Mu'tazilah ke, Syiah ke, Badariyah, Qadariyah, Jabariyah, Qalayah ke, tak kira. Semua kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Tengok. Dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Hikayat perkataan umat manusia, Hindu, Buddha, tak kira. Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatlah kami kepada Tuhan kamu ya Rasulullah. Masa tu tak timbul dah debat-debat antara Aswaja ke dengan Wahabi. Syirik dok atau isfa' lana, tak ada masa nak berdebat. Dunia ni takabur lah dia. Syirik. Orang kata isfa' lana syirik. Tak boleh. Kita kena Allah direct. Nanti dia mampus akhirat esok baru dia tahu syirik tak syirik. Tak ada debat dah. Semua akan kata isfa' lana ila rabbika ya Rasul. Tapi tak ada qasidah lah. Tak ada lah qasidahnya. Lah ni qasidah akhirat esok hara tak ada nak qasidah apa lah. Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah tu direct lalu. Jadi orang yang nak dapat syafaat Nabi ni orang dekat dengan Nabi. Orang yang jauh Nabi nak syafaat lagu mana? Nak jauh dengan Nabi nak syafaat ke mana? Begitu. Habis itu wa qad amarallahu biha, dan sungguhnya telah memerintahlah oleh Allah Taala dengan dia dengan selawat. Biha ay bis salawat, bis salati ala Rasulillah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi kitabihi ay fil Quran ay fi kitabillahil aziz, di dalam Al-Quran yang mulia, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintahnya, tapi belum daripada Allah Ta'ala perintah. Tu Allah Ta'ala royak dulu. Tak ada pernah lagi amal ni Allah Ta'ala royak dia buat dulu, tak ada. Mereka selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Ta'ala sendiri royak dulu. Dia sendiri royak dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tengok. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa sokmo-sokmo tak berhenti-henti adu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan selawat Allah Ta'ala selawat ke Nabi sallallahu juga. Ini selawat atas Nabi daripada Allah dengan makna rahmat. Senantiasa Allah Ta'ala rahmat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa malaikat duk puji-puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa malaikat duk istighfar atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk-makhluk lain semua duk puji-puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kalau manusia, makhluk jin manusia duduk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana senantiasa duduk berdoa, selawat daripada umat ni dengan makna doa, selawat ai bermakna doa. Selawat dengan makna doa, minta rahmat daripada Allah turun atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala sendiri cerita kata innallah, sanya Allah, Allah Taala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna, senantiasa. Yusalluna. Sekarang menunjuk pada masa hal, wal istiqbal, dan lagi akan senantiasa, istimrar, senantiasa, bidawam, berkekalan. Yusalluna 'alan nabi, atas nabi. Kalau Allah dan para malaikat pun senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak patut dah Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu. Kira-kira orang yang cerdik akalnya terus dia pun selawat juga. Kenapa? Allah pun selawat, malaikat pun selawat.
Tapi oleh kerana bukan semua orang cerdik, mari lagi ayat. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman mereka itu, sallu alaihi, selawatlah mereka itu orang beriman atasnya atas Nabi, wasallimu taslima. Ini umum ni. Asal kata dalam lafaz tu ada selawat salam, selawat. Kita nak selawat dengan tafrijiyah ke syifa ke selawat azimiyah ke selawat apa sahaja, itu terpulang. Tak ada masalah apa. Kerana selawat di luar sembahyang ni boleh kita reka-reka warik daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idza shallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salata alaihi fa innakum la tadru la'alla yu'ridu alaihi." Apabila kamu nak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu mereka-reka mempercantikkan lafaz-lafaz selawat kamu. Kerana sesungguhnya kamu tidak mengetahui yang bahawa selawat kamu tu akan ditunjuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tanya Abdullah bin Umar, orang sahabat yang paling kuat ikut sunnah Nabi. Lebih pada pokok Wahabi yang kan dakwa je ikut sunnah Nabi, tak ikut pun. Nak sini jual meja 30,000 ni ikut juga sunnah Nabi. Jual package dia ya. Tu. Alamna ya Abdullah. Ajar kami bagaimana nak selawat dengan selawat yang cantik ni ya Abdullah bin Umar. Jawab Abdullah bin Umar, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatika ala sayyidil mursalin ila akhir selawat tersebutlah. Jadi selawat tersebut tak diajar oleh Nabi SAW, tapi Abdullah bin Umar reka selawat tersebut. Selawat yang cantik, mana selawat yang mengandungi puji-puja. Pak hadis kata kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ada panjang lagi, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika fis salati ya Rasulullah. Bagaimana kami nak selawat sahaja kepada kamu di dalam sembahyang kami ya Rasulullah. Sebab tu sahabat tak tanya kaifa nusalli wa nusallimu, bagaimana nak selawat dan salam, sedangkan perintah sallu alaihi wa sallimu. Kerana salam ni telah pun diketahui assalamu alaika, salam sejahtera ke atas kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat tak tahu. Sebab tu sahabat tanya, bagaimana selawat saja dalam sembahyang ni ya Rasulullah? Rasulullah pun ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pas nak menambah sayyidina, tak lebih molek li takdib, kerana mengajak adab. Tiap-tiap orang adat tentu taat, tiap-tiap orang taat belum tentu lagi dia masih dia sampai ke tahap beradab. Tu. Tu habis itu. Biar. Maka boleh tak reka selawat? Boleh, tak ada apa. Reka selawat yang molek-molek, yang comel-comel. Kerana itulah dianjurkan dalam ajaran Islam yang dipelopor oleh salafun salih dan turun-temurun alim ulama kita, mereka-reka bagai-bagai lafaz selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tak jemu. Selawat ni pula wah, selawat ni pula, selawat tu pula, selawat ni pula. Tengok dalam kitab Dalailul Khairat, bagai-bagai lafaz selawat yang disusung oleh alim ulama kita. Yang pentingnya ialah selawat jangan tinggal itu. Dan kemudiannya apabila kita memberi salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara terasing daripada selawat, maka selalu kita akan gunakan dengan dhamir mukhatab, tidak dengan dhamir ghaib, tidak kata ya Nabi salam alaihi ke assalamu alaihi ke, tak ada. Kita akan kata ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kenapa kita guna dengan dhamir mukhatab? Karena riwayat yang hasan daripada Abu Hurairah ada disebut dalam kitab Sunan Abi Daud. Imam Nawawi ada sebut dalam Al-Azkar. Begitu juga Imam Ibnul Qayyim, anak murid Al-Hafiz Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Al-Hafiz Ibnul Qayyim sebut dalam kitab Ar-Ruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam, hatta radda alaihi salam atau hatta aruddu alaihi salamu. Tidaklah mana-mana orang yang memberi salam ke atas aku
Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Sebab tu kita kata assalamu alayka ya Nabi salam alayka. Tidaklah mana-mana orang yang memberi salam ke atas aku illa melainkan raddallahu alayya ruhi, Allah Taala akan hantarkan ruh aku menghadapi orang yang beri salam kepada aku, hatta sehinggalah aruddu alaihi salamu, aku membalas balik salam orang yang memberi salam kepada aku. Jangan mana Nabi jawab wa alaikassalam wa alaikassalam. Sebab tu itu i'tiqad kita orang ahli sunnah wal jamaah. Jangan kira pokok juhalat, pokok ruwaibidah. Dia kata takkan Nabi mari kata ni. Kalau Nabi mari, apa Nabi tak pergi perang di Palestin kata ni. Apa Nabi tak perang di Syria. Dia fikir dengan kepala otak. Bagaimana kita nak rakyat Nabi pergi perang di Palestin, di Syria, di Myanmar, di Chechnya ke, di Afghanistan ke, di Pakistan, di Turki, tak boleh. Tak ada hadis, ada hadis tak? Tidaklah mana-mana berlaku tercetus peperangan maka aku akan hadir menyertai peperangan. Ada itu. Tak ada. Ada apa hadis Nabi beri kita beri salam ke Nabi, lalu Nabi sendiri jawab Allah Taala akan hantarkan roh aku untuk jawab salam. Itu ada. Dan hadis itu je hasan, kuat. Bukan orang panggil dhaif fadailul a'ma, hasan. Boleh buat hujjah. Maka sebab tu kita beri salam ke Nabi dengan dhamir mukhatab. Yang ni seolah-olahnya kita khitab Nabi ada depan kita. Assalamu alayka ya Nabi, salam alayka ya Rasul, salam alayka, dan sebagainya lah. Kerana ayatnya lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selawat dan salam ke atas dia adalah perintah Allah. Famtasil, maka hendak junjung titahlah olehmu. Tengok. Famtasil. Hendak jujur titahlah olehmu, ayat Allah Ta'ala ni. Famtasil, maka hendak jujur titahlah olehmu akan ayat Allah Ta'ala. Wastakthir minha, dan hendak menututi banyaklah dengan dia, dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak menjunjung titah ayat Allah, dan hendaklah engkau menututi banyak padanya dengan dia, dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tastaklil, dan jangan engkau menuntuti kurang pada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kurang, jangan. Hendak banyak olehmu. Perbanyakkan olehmu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famtasil wastakthir minha wala tastaklil. Gitu. Maka hendak jujur titah olehmu, dan hendak menuntuti banyak dengan dia, dengan selawat olehmu, dan jangan kamu menuntuti sedikit pada selawat kamu, jangan. Wajma' bainaha wa bainas salam wa salli ala alihi ma'ah. Dan hendak himpunlah di antaranya selawat Nabi dan salam, dan di antara salam dan selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sertanya serta selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ahu ay ma'as salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi sunatlah artinya. Wajma' ini kerana apa sunatnya? Sunat kerana sabit dalam nas. Kerana Nabi bila ditanya bagaimana selawat, kaifiat selawat dalam sembahyang, maka Nabi pun jawab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Dan atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat ke atas keluarga ni ialah nas. Adapun selawat ke atas sahabat itu sabit dengan jalan qiyas dia panggil aulawiyah. Kenapa? Kerana selawat ke atas keluarga pun Nabi suruh. Kalau gitu atas sahabat Nabi mimbabil aula, kerana sahabat tu lebih afdal. Kerana sahabat tu hanya tinggal kepada orang yang man laqiyan nabi wa yu'minu bihi wa ma ta'ala zalika, itu saja orang panggil sahabat. Adapun keluarga ila akhiril ila yaumi yub'atsun ila yaumil qiyamah. Keluarga Nabi ini kekal tinggal sampai ke hari kiamat pun ada. Itu kalau kita pakai dengan makna umum lagi, kullu mu'minin walau kana asiyan, semua alu Muhammad ai fi maqamid du'a. Semuanya keluarga ni Muhammad pada makam doa. Ataupun alu Muhammad mukmin taqi, alu Muhammad ai fi maqami hamdi, makam puji. Makam puji mana keluarga Nabi Muhammad ialah orang-orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, wali-wali Allah. Maka sampai bila ada
Nah, siapa kau akhirat ada. Nah, siapa kau hampir kiamat ada orang mukmin, orang ahli keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat lah ni. Ada lagi sahabat Nabi hidup lah ni. Ada dah. Kata saya 14 kali jumpa Nabi. Oh, bukan sahabat. Ada ayat ni. Tak akan dapat mimpi 1 juta kali atau yang qazah ke 1 juta kali pun tak akan dapat menandingi debu di kaki para sahabat. Maka sebab itulah kita selawat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tengok. Nah, kalau adalah hadisnya wa alihi je. Wa sahbihi tu qiyas. Nah. Habis itu. Wa aksir minha, dan memperbanyak. Wa aksir ni fi'il amal lah. Aksara wa aksir. Dan hendak memperbanyaklah olehmu minha daripada selawat fi lailatil jumaati, pada malam Jumaat. Khamis malam Jumaat tu banyak selawat. Wa yaumiha, dan pada harinya hari Jumaat, khususan lebih-lebih lagi. Kenapa tu? Perbanyakkan selawat ke atas Nabi ni pada malam Jumaat dan siang hari pada hari Jumaat. Liqaulihi alaihi salamu, kerana ilah situ. Liqaulihi, kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru, perbanyaklah olehmu minas salati alayya, dari berselawatlah ke atas aku, perbanyak olehmu pada berselawat kepada aku. Fil lailatil gharra'i wal yaumil azhari. Perbanyak olehmu selawat kepada aku fil lailatil gharra'i, pada malam gharra. Apa? Malam yang sangat berkeinginan, itu gharra. Atau malam yang terlebih baik, atau malam gharra, ataupun malam yang keinginan yang sangat-sangat. Tu. Wal yaumil azhar, dan pada hari yang bercahaya. Mana? Lailatul Gharra ni, yakni malam Jumaat. Wa yaumil azhar ni hari apa? Hari Jumaat. Itu tafsir daripada ulama'nya. Lailatul Gharra wa yaumil azhar, kena kepada malam Jumaat, hari Jumaat. Maka Nabi mendatangkan sifat khusus, selawat ni diperbanyakkan pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Habis itu. Kalau kitab baru tu ada faslun. Kalau kitab baru ada faslun tak? Ada faslun. Kitab ni. Tak ada faslun. Yang bagi lalu tak ada faslun. Ada. Kitab lama tak ada faslun deh. Faslun ni fasal baru pula ni. Boleh tak faslun lah. Faslun, ini fasal lain pula lah. Habislah cara buat wirid-wirid, zikir-zikir, warid daripada maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pula wirid lain pula ni, banyak wirid. Dah kau buat ke tak ni? Yang bagi dan saya gialah ayakuna laka, bahawa adalah bagi engkau wirdun wirid minat tafakkuri, daripada tafakkur, berfikir tilik pada ugamu. Tengok. Wirid juga tafakkur. Duk senyap relax, bukan nengu khayal dak, duk tengah mikir. Itu pun adalah ibadat tafakkur. Bila tu tafakkur tu? Fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap-tiap hari, siang dan malam. Pada tiap-tiap siang hari dan malamnya hari. Tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'atin, yang engkau tentukan baginya, bagi tafakkur tu 1 jam ke atau 2 jam ke. Itu. Engkau tentukan 1 jam ke 2 jam ke untuk tafakkaru fi khalqillah. Tafakkur apa nanti dia sebutlah belakang ni. Tafakkur ni banyaklah. Ada tafakkur tentang amal, ada tafakkur tentang kematian, ada tafakkur sifat-sifat Allah. Wa ahsanal awqati, dan wa ahsanu lah nanti. Wa ahsanu, dan bermula. Mubtada tu wawu isti'na, wa ahsanu tu mubtada balik.
Wa ahsanu, dan bermula yang terlebih elok, al-awqati, segala waktu-waktu, litafakuri, yang digunakan untuk tafakkur. Khabar ahsanu afrabuha wa asfaha wa ajdaruha fi huduril qalbi jawfal laili. Dan bermula yang terlebih bagus, terlebih elok waktu-waktu untuk digunakan untuk tafakkur ialah afrabuha, waktu yang terlebih lapang, waktu yang terlebih kosongnya waktu, yaitu yang terlebih kosongnya waktu. Wa asfaha, dan terlebih eloknya waktu. Wa ajdaruha, dan yang terlebih yang terlebih tenangnya waktu. Fi huduri, pada menghadirkan al-qalbi, hati, jawfal laili, pada jawf malam, pada pintu malam, atau pada waktu sunyi sepi tu. Tu fikir itu ialah pelita bagi hati yang membuat kita ingat akan mati. Tak silap lagi tak Miftahul Murid ada tu. Mula Tok Guru Pak Suami duk ajar tu. Wa'lam, ketahui olehmu, anna salahad dunya wad dini mauqufun ala sihhati tafakkuri, bahawasanya keelokan dunia dan agama tu mauqufun, terhenti ia, ala sihhati tafakkuri, atas sah, atas betul kita kata tafakkur tu kena betul mikir. Dia tu ni. Molek dunia akhirat, molek dunia agama ni, atas kena kita mikir tu betul. Kalau mikir tak betul, tak molek dunia akhirat. Macam nego ke kalau tak kena cara mikir, tak jadi. Kita kira hak kita nak nego, kita fikir ngapalah otak orang bagi cadangan, kita tak ambil terima, kerana kita rasa kita yang paling elok. Ini modal kita, negoan kita akan untung. Orang nak bagi cadangan apa, tak akal, khabar-khabar. Elektrik pun tak nak bayar. Ada itu ni. Buku lah orang panggil. Nego tak laku orang panggil. Nego tak untung, so kena kaya, untung klik modal budak. Ya ada orang panggil, orang otak dia tu bijak mikir nak nego ni. Lagu mana kaifiat caranya. Gitu juga agama tak boleh fikir dengan cara kita. Ada orang panggil ilmunya, cara nak mikir. Jadi anna salahad dunya, bahawasanya ketahui olehmu, bahawasanya kebaikan, keelokan dunia, waddin, dan agama, mauqufun, terhenti ia, ala sihhati tafakkuri, atas kena cara mikir. Betul tafakkur tu, sah tafakkur. Tu. Sebab tu tak boleh nak tafakkur saya kita kena ngaji. Kena belajar agama ni baru boleh tafakkur. Kalau start nak mengaji agama ni terus tafakkur selalu. Tak ada mengaji kitab fikir dengan kepala otak dia sendiri. Si Tuhan ni besar berkali dah. Mana besar? Besar lebih pada jayang. Lebih pada dansa. Dia tafakkur kepala otak dia sendiri. Sesak Sesak barak. Dia kena ngaji dulu. Ngaji, ada bimbingan guru, kemudian tafakkur, tu jadi betul lah. Wa man u'tiya hazzahu minhu, dan barang siapa yang diberikan habuannya, nyaman tu daripadanya, daripada tafakkur. Hazzahu ay hazman minhu ay minat tafakkuri. Wa man u'tiya hazzahu minhu, dan barang siapa diberi oleh Allah Ta'ala habuan akan dia, akan barang siapa tu daripadanya, daripada tafakkur, akhadha, nescaya jawab man, mengambil ia barang siapa tadi, bihazzin wafirin, dengan habuan yang mulia, yang beruntung. Wafir mana habuan yang beruntung, min kulli khairin, daripada tiap-tiap kebaikan. Wa qad warada, dan sungguhnya telah warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkarus sa'atin, bermula tafakkur satu saat, khabar tafakkuru khairun, terlebih baik, min ibadatis sanatin, daripada ibadat setahun.
Tafakkur satu saat itu lebih baik daripada ibadat setahun. Tengok. Wa qala Ali karramallahu wajhahu, telah berkatalah oleh Ali karramallahu wajhah, la ibadata kat tafakkuri, tidak ada jenis ibadat seperti tafakkur. Ini tafakkur tentang kejadian makhluk Allah. Fikir tengok makhluk Allah begini-begini, mendatangkan haibah pada sifat-sifat Allah, pada perbuatan Allah dan sebagainya. Wa qala ba'dul 'arifin rahimahumullahu ta'ala, telah berkata oleh setengah orang yang arif dengan Allah, al-fikratu, bermula fikrah. Apa fikrah tu ni? Tafakkur tu lah, berfikir tu. Al-fikratu, bermula al-fikratu, khabar al-fikratu sirajul qalbi, ialah pelita bagi hati. Fikir itu pelita bagi hati. Yalah dah yang ambil ni. Yang membuat kamu ingat akan mati. Nak fikir itu pelita bagi hati, cahaya bagi hati, yang jadi kita ni ingat kepada mati. Lagi akan depan ni akan sebut. Fa iza zahaba, maka apabila hilang ia, zahaba ay ghaba. Fa iza zahaba ay ghabat, mana apabila ghaib ia ataupun hilang ia, mana ghaib ia cahaya tu, fala ida'atalahu, nescaya maka tidak adalah cerah, tidak teranglah, tidak cerahlah, lahu baginya, bagi qalbi, lahu ayla lil qalbi, baginya bagi hati ada. Fikir itu pelita hati. Bila pak hilang pelita, hati pun gelap lemak lah. Gelap hati, hati jadi hitam, gelap lemak, zulumat, pekat likat. Apa? Kerana tidak ada, orang panggil fikrah, tidak ada tafakkur. Bukan fikrah haraki tu bukan, tafakkur lagi akan sebut. Wa majaril fikrah wa majaril fikri kathiratun, dan cara-cara atau tempat beleganya fikrah tafakkur ni kathiratun, banyak. Nak mikir gapo we, nak mikir ni banyak. Ada orang mikir nak buat kuih gaya, Allah hina ya. Dari sini pemikiran dia hanya mikir tentang benda yang dekat benar dengan dia. Nak makan gapo, nak berak mana, nak tidur pukul berapa. Tu je kepala otak dia main. Duit banyak mana, hipu hari-hari. Itu orang panggil apa? Tafakkur yang hina. Jadi tafakkur ni banyak. Sebab tu kata dia, wa majaril fikri kathiratun. Dan tempat belajarnya tafakkur ni banyak. Faminha ai famin kathiratin tu. Maka setengah daripada banyak, setengah daripada yang banyak tu, wa huwa asyrafuha, padahal ia yang setengah ni ialah terlebih mulianya tafakkur. Mana? Anta tafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahirati, bahawa berfikir kamu pada keajaiban, keajaiban lah, ajaibi mana keajaiban, pada kepelekannya masnu'atillahil bahirah, benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat dengan al-bahirah. Tu. Tengok bijaksana dalam penciptaan al-bahirah ni maksudnya. Tengok. Mu fikir, mu tengok macam orang National Geography tu. National Geography tu dia masuk pak dalam laut tengok ikan tu, ikan ni. Dia tak fikir Allah Taala, tapi mu tengok tu, ish hebatnya tu, bagai-bagai makhluk ada laut, rupa-rupanya lebih luas laut daripada muka darat. Dunia ni lebih luas laut, lebih banyak makhluk di laut daripada di darat. Lebih dalam laut daripada darat. Lebih banyak makhluk yang mistik-mistik, yang pelik-pelik, yang tak pernah ajaib, yang putih. Banyak. Hebat sungguh Allah Taala. Al-Bahirah dia. Tengok. Tu hak terlebih afdal. Tu. Wa athari qudratihi. Tu atas pada kata ajaibi masnu'ati. Ai anta tafakkara fi athari qudratihi al-batinati waz-zahirati. Bahawa engkau fikir pada kesan-kesan
asari makna kesan-kesan qudratih. Kesan-kesan kudratnya Allah. Ta'aluk tanjizi hadis sifat kudrat Allah nyata kesannya. Al-batinati yang sifat sifat bagi kudrah tu. Yang pasal batin ke? Waz-zahirati yang bahasa zahir ke? Hak bahasa batin. Mana? Hak tak nampak tengok dah. Hak dalam perut kita darah banyak mana nak tu ni. Tu tengok kesan. Sakit perut. Siapa boleh buat sakit perut dengan sendiri? Tak boleh. Allah Ta'ala yang menyusunkan sakit perut. Tu segar demam berapa tu Allah Ta'ala. Waz-zahirati yang nampak zahir. Tangan kita cukup 2, ada 10 jari. Kuku pula molek. Siapa dia hak buat ni? Allah. Ada mata, ada telinga, ada perut, ada kaki cukup panca indera. Allah. Nyata sungguh kesan-kesan sifat kudrat Allah Ta'ala. Kita pun lebih kuat keimanan kita dengan sifat-sifat Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Wa ma basa wa ma basa minal ayati fi malakutil ardi was samawati. Dan memiliki lagi pada barang yang berhemburan. Wa ma basa ni makna pada barang yang berhemburan. Minal ayati daripada segala ayati ay alamati, daripada segala alamat tanda-tanda. Ayat-ayat mana alamat-alamat tanda-tanda fi malakutil ardi, pada kerajaan bumi, was samawati, dan pada kerajaan langit. Kerajaan bumi, kerajaan langit milik Allah, bukan milik ayah ping hak langit, hak bumi hak Allah dak. Nah sini milik Allah Taala belaka. Nyata sungguh berhemburanlah tanda-tanda kudrat Allah, tanda-tanda kehebatan Allah pada segala orang panggil mumkinat ni, malakutis til ardi was sama. Wa hadza tafakkuru yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa sifatihi wa asma'ihi. Dan bermula ini tafakkur ni menambahkan pada makrifat, mengenal engkau dengan zat Allah dan sifatnya Allah dan asma nama-namanya Allah. Mana mengenal zat Allah ni bukan dengan makna kalau gitu Allah duduk atas arah tak kenal pula dia panggil. Kalau gitu Allah duduk depan kita. Kalau gitu Allah Taala terbang gi-mari. Jenis zat bertongkol, macam pak setongkol ni ni. Tu tak kenal Allah Taala pula tu. Kenal zat Allah mana tak kenal. Zat Allah tidak bertoka, tidak bergemagang, tidak berjirim berjising, tidak jauh farding, dan sifat Allah tidak ara. Tu kenal tu. Tu makhluk berjirim berjising atau jauh farding, dan sifat-sifat makhluk ara. Wa qad hasallahu alaihi, dan sungguhnya telah menyungguhlah oleh Allah Ta'ala atasnya, atas berfikir, tafakkur ni. Tafakkur lagu pertama yang paling afdal dalam jenis-jenis tafakkur ni banyak. Tafakkur yang paling afdal ialah memfikir tentang kejadian makhluk supaya dapat menambahkan ma'rifatullah. Hak lagu ni wa qad hasallahu alaihi, dan sungguhnya telah menyungguh, telah menekanlah, telah menyungguh-nyungguhlah oleh Allah Ta'ala atasnya, atas tafakkur biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, qul inzuru madza fis samawati wal ard, surah Az-Zariyat. Tilik olehmu, qul inzuru, kata Nabi Muhammad, unzur, tilik olehmu, maza, akan apa-apa yang ada fis samawati wal ard, pada segala langit dan bumi. Tengok Allah Ta'ala suruh. Wa anta, dan bermula engkau, min ajaibil masnu'ati, setengah daripada keajaiban ciptaan Allah. Fatafakkar fi nafsika. Betul tak tu? Tak lagi? Ada ke dia lagi? Betul dah. Wa anta, dan bermula engkau. Ada lagi ayat-ayat? Betul dah ada? Ada ni. Mana? Ada lagi tak lama? Lagi tak lama dah. Kitab baru kena tambah ni. Wa ma basta min ajaibil masnu'ati fi nafsika.
Allah Ta'ala wa fil ardi ayatul lil mukminin. Sama dah. Oh, ibarat lain sikit. Jadi kita boleh buat taklid lah sini ni. Kita pun tak ada. Jadi hak dalam kitab hak ni tabak mana ni? Tabak di maqamil Imamil Haddad Zidah ni ni. Bercanggah dengan tabak Darul apa ni? Darul Hawi dengan kitab tabak Halabi, Mustafa Babil Halabi, canggah tak? Kalau lagi kitab Mustafa Babil Halabi Darul Hawi, wa anta, dan bermula engkau, min ajaibil masnu'ati, setengah daripada keajaiban ciptaannya Allah, fatafakkar fi nafsika, maka hendak tafakkurlah. Fatafakkar fi'il amal kat tu. Fi'il amal bagi tafakkar. Tafakkar, maka hendak berfikirlah, tafakkurlah fi nafsika, pada nafsu engkau, pada diri engkau. Kata ni qala Allah Ta'ala wa fil yang tu hak dalam kitab Tabaq Mustafa Babil Halabi dengan kitab Darul Hawi. Adapun hak ni mana ni? Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma bassa. Ya situ pula. Wa ma bassa min ajaibil masnu'ati fi nafsika. Dan barang yang berhumburanlah daripada segala ajaib, keajaiban ciptaan, fi nafsika, pada diri engkau. Ada dengan ni apa? Dengan apa nama ni? Dengan apa nama ni? Ibarat lagu ni. Jadi tak ada salah apa. Lebih kurang kat ni, ni. Dan barang yang berhumburanlah, wa ma basa min ajaib min ajaib min ajaibil masnu'at fi nafsika. Dan barang yang berhumburanlah daripada segala keajaiban ciptaan Allah ni, ialah pada diri engkau. Itu ni. Ada juga gitu. Tapi kita baca ni lah. Wa anta, dan bermula engkau, min ajaibil masnu'ati, setengah daripada keajaiban ciptaan Allah, fatafakkar, fi'il amal tu, maka hendak berfikirlah, fi nafsika, pada diri engkau. Fikir pada ciptaan diri kita, kejadian diri kita ni. Qala Allah Ta'ala wa fil ardi ayatul lil muqinin. Betul. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Betul ayat tu. Dan sabitlah pada bumi ni ayat-ayat, mana alamat-alamat, tanda-tanda bagi orang yang yakin. Muqinin, orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan sabitlah pada diri kamu, hai manusia, afala tubsirun, apakah kamu tidak berfikir, tidak melihat, mana tidak berfikir. Wa'lam, ketahui olehmu, annahu yang bagilaka, bahwasanya sayugialah bagi engkau, anta tafakkara, bahwa engkau tafakkur, berfikir, fi ala illahi, pada segala nikmat Allah. Ala ini jamak pada alu. Alwu, jamak pada alwu. Alai ay ni'ami, ni'millah, ni'matillah atau ni'millah. Tu nikmat Allah, begitu mudah. Wa'lam annahu, bahwa ketahuilah bahwasanya sayugialah bagi engkau, anta tafakkara, bahwa engkau berfikir, fi ala illahi, pada segala nikmat-nikmat Allah. Wa aidihi allati ausilha ilaika, dan pada dan nikmat yang ada pada kudrat Allah yang menyampailah oleh Allah Ta'ala akan nikmat kepada engkau. Wa ni'mahu allati asbaghaha alaika, dan nikmat Allah tu yang meliputilah akan dia nikmat ke atas engkau. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fazkuru
fazkuru apa tu ala Allah, betul. Fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun, surah A'raf tu. Nah, fazkuru maka hendak sebut, mana hendak ingat olehmu, ala Allahi, akan segala nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu orang yang berjaya. Maka kena fikir tengok enggak, mana kena ingat pada nikmat-nikmat Allah Taala tu. Tu. Wa qala Allah Taala, dan firman Allah Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, surah An-Nahl. Wa qala Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tu. Tu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan barang yang dengan kamu itu daripada nikmat-nikmat, maka daripada Allah. Semua daripada Allah Ta'ala belaka. Wa samaratu hadzal tafakkur imtila'il qalbi bimahabbatillah, dan bermula faedah atau buah ini bertafakkur lagu ni tadi tu, ialah khabar wa samara tu, imtila'il qalbi, memenuhilah akan hati, bimahabbatillah, dengan cinta akan Allah Subhanahu wa taala, washtighali, dan bersibuklah bisyukrillah batinan wa zahiran, dengan syukurnya akan dia akan Allah, zahir batin, kama yuhibbuhu wa yardahu, sebagaimana barang yang dicintanya Allah dan diredanya Allah akan dia akan barang. Gitu. Jadi manfaat berfikir dengan nikmat-nikmat Allah ni, apa manfaat dia kata? Faedahnya supaya penuh dalam hati kita cinta kepada Allah. Dah duk ingat sama Allah buat baik pada kita. Ni duk ingat manusia buat baik pada kita, duk cinta ke manusia jelah. Dak, mungkin ingat kepada ala illah. Tu. Wa ai apa? Anta tafakkara fi ala illah. Hendak fikir olehmu pada nikmat-nikmat Allah. Bila duk fikir semua ke nikmat-nikmat Allah, Allah bagi nikmat banyak, tak boleh nak hitung, tak boleh nak bila dan sebagainya, tidak adalah dengan kita ni daripada nikmat, mereka semuanya daripada Allah. Maka faedah tafakkur ni imtila'il qalbi, memenuhlah hati, bimahabbatillah, dengan cintakan Allah, washtighali bisyukrihi ay bisyukrillah, dan bersibuklah hati dengan syukur kepada dia, kepada Allah, batinan wa zahiran, zahir batin, kama yuhibbuhu wa yardahu, sebagaimana barang yang dicintalah oleh Allah akan dia akan barang, wa yardahu, dan diredalah oleh Allah Ta'ala akan dia akan barang. Wa'lam, ketahui olehmu, annahu yang bagi, bahawasanya sadialah, laka bagi engkau, anta tafakkara, bahawasanya engkau fikir, fi ihatati ilmillahi bika, pada tentang meliputinya ilmu Allah Ta'ala dengan engkau, wa nazarihi ilaika ay wa nazarillahi ta'ala ilaika, dan meniliknya Allah kepada engkau, wattila'ihi, dan memandangnya Allah alaika, ke atas engkau. Tu tafakkur yang ke berapa ni? Tafakkur yang ke 3. Tafakkur pertama, tafakkur sifat-sifat Allah, mana tafakkur kepada masnu'ah, benda yang diciptakan oleh Allah. Tafakkur yang kedua, tafakkur kepada nikmat-nikmat Allah. Tafakkur yang ketiga ialah tafakkur kepada ilmu Allah meliputi dengan kita dan memandang kita dan sentiasa melihat kepada kita. Ni tafakkur yang ke berapa? 3. Tu. Makna kita kena yakin, berfikir sama kita, Tuhan tahu apa aku nak buat, apa dalam hati aku. Tuhan tengok aku, Tuhan tengok, mendengar aku, Tuhan memandang aku. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ketahui barang, dan kami tahu apakah barang, ma tuwaswisu bihi nafsuh, apakah barang yang mengwas-waskan dengan dia, dengan barang nafsuh, dirinya, oleh dirinya, insan manusia, kami tahu. Gapo manusia tu jadi was-was tu kami tahu, kata Allah. Wa nahnu, dan kami, aqrabu, terlebih dekat, ilaihi, kepadanya, kepada insan, min hablil warid,
daripada urat yang berada pada jemerih mung, urat jemerih yang ada pada tekak mung. Ni oi Tuhan doa kita. Sudah. Tu pokok menunggal manunggaling kau lagu si tu kan. Pokok yang menyatakan hulul ittihad dia dengan Allah sesak. Ni ayat Quran kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Quran belaka tapi tafsir tu kena betul dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dekat tu bukan dengan mana Tuhan ada tubuh kita, mana Tuhan mengetahui rahasia hati kita, sir batin hati kita tu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Tuhan tahu sir. Sir ni benda yang kita tahu dan Allah tahu. Wa akhfa benda yang kita tak tahu dalam akhfa kita, khafi, tersembunyi lagi pada sir. Hak tu kita pun tak tahu tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Tu. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia serta kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala dengan barang yang wallahu bima ta'malun, dan Allah bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap barang yang kamu kerjakan basir, dia melihat. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ila akhiril ayah. Dalam tu sebut habis tak? Tak sebut habis deh. Sekat tu ya. Sekat tu ya. Alam tara, adakah kamu tidak tilik, tidak tengok, tidak fikir, annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, mengetahui Allah, ma fis samawati, pada barang yang ada pada segala langit, wa ma fil ardi, dan pada barang yang ada pada bumi, ma yakunu min najwa, dan tidak adalah mereka yang bersunyi salasah, 3 orang, illa huwa, melainkan dia Allah, rabi'uhum, yang keempat, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min zalika wala aktsaru illa ila akhiril ayat. Ini lagi ayat ini nih. Tidaklah seorang yang bersunyi sepi 3 orang, melainkan dia Allah lah yang keempat. Jadi Allah Ta'ala serupa dengan manusia jugalah, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Tengok ayat ni tak boleh kita nak faham dengan bodoh gitu. Sebab tu tadabbur Quran ni kena mengaji ilmu usuluddin. Baru kita faham. Kalau tidak, kita ni berapa orang ni? So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 dengan muslimat seorang, 10 Allah seorang lagi. Lepas tu dia etika Allah Ta'ala ada ni, seorang dia rasa. Bukan makna gitu tak tu. Wa hadza tafakkuru, dan bermula tafakkur, samaratuhu, faedahnya tafakkur, antastahya, wa hadza tafakkuru, dan bermula ini tafakkur, mubtada situ. Samaratuhu ila akhir itu khabar jumlah bagi wa hadza. Samaratuhu tu apa tu? Wa hadza tafakkuru, dan bermula ini tafakkur, samaratuhu apa? Faedahnya ataupun buahnya, manfaatnya. Faedahnya tafakkur tu, antastahiyya, bahawa menutupi malulah kamu, minallahi Ta'ala, daripada Allah, ayyaraka, bahawasanya melihat engkau, ayyaraka, bahawasanya melihat Allah Ta'ala akan engkau, haitsu nahaka, sekira-kira menegah oleh Allah Ta'ala akan dikau, wayaf kali tu, wayafqudaka haitsu amaraka, dan luput engkau sekira-kira memerintahlah ya Allah Ta'ala akan dikau. Tengok. Apa nak ayat sini ni? Wa hadza tafakkuru, dan bermula ini tafakkur, samaratuhu, faedah fikir lagu ni ni. Fikir Tuhan tengok kita, Tuhan tahu zahir batin kita, Tuhan Maha mengetahui rahasia hati kita. Sentiasa kita fikir begini ni, faedahnya apa? Antastahya, bahawa menutupi malulah engkau minallahi Ta'ala, daripada Allah. Apa kita jadi malu dengan Allah Ta'ala? Apa tu? Karena Allah Ta'ala ayyaraka, Allah Ta'ala lihat engkau, haisu, ketika sekira mana engkau tu nahaka, sekira mana Allah Ta'ala menegah engkau,
Allah Ta'ala lihat engkau. Tuhan tegur, jangan curi. Tiba-tiba mu curi, Tuhan lihat mu curi tu. Yafqaduka wa yafqudaka, dan luput engkau, tidak menunai engkau perintah Allah Ta'ala. Haitsu amaraka, sekira-kira memerintahlah oleh Allah Ta'ala akan dikau. Tengok, tak malu. Hak Tuhan suruh mu tak buat, hak Tuhan larang mu buat. Padahal Tuhan tengok kedua tu. Tuhan tengok mu buat maksiat, Tuhan tengok mu buat taat, mu tak buat taat. Tengok. Bukan mu buat taat dak. Wayafqudaka ni maknanya luput engkau. Dak ni. Luput, faqih maknanya luput lah. Habis itu. Jadi malu. Tu faedahnya ialah malu dengan Allah Taala. Itu orang panggil faedah tafakkur yang ketiga. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulaka. Ketahui olehmu bahawasanya saya ialah laka bagi engkau an tatafakkara, bahawasanya engkau fikir tafakkur fi taqsirika, pada kecuaiannya engkau fi ibadati maulaka, di dalam mengerjakan ibadat kepada Tuhan engkau, wa ta'arrudika, dan berlawananlah engkau li sakhatihi, bukan berlawanan, wa ta'arrudika, dan melentanglah engkau, menempahlah engkau li sakhatihi, bagi kemarahannya Allah, bi ityanika ma'anhu nahaka, dengan mengerjalah oleh engkau akan barang yang menyuruh tinggallah oleh Allah Taala akan dikau, akan barang. Itu ni. Tu qala Allah Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan hikmatnya supaya ibadat kepada Allah. Wa qala ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira-ngira hai manusia, annama, bahwasanya khalaqnakum, kami ciptakan kamu, 'abasa, sia-sia. Mungkira-kira aku buatmu saja ke, puas-puas saja ke? Wa annakum ilaina la turja'un. Padahal sesungguhnya kamu kepada kamilah akan kembali. Kamu tak sia-sia, kamu bukan habis dunia ni, tak ada dah pakai jadi kosong, tak ada kehidupan. Dah ada kehidupan lain pula, ini kembali kepada Allah. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka rabbikal karim. Hei manusia, ma gharraka, apakah yang menipu daya, yang memperdayakan kamu? Ma gharraka, apakah yang menipu dayakan kamu? Birabbika, dengan Tuhan kamu yang Maha Pemurah. Maksudnya, apa yang memperdayakan kamu boleh berlaku derhaka maksiat kepada Tuhan kamu yang Maha Pemurah. Tuhanmu pemurah, Tuhanmu buat baik kamu, tapi mu derhaka ke Tuhanmu. Apa yang jadi lagu tu? Tuhan tanya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hei manusia, innaka, sesungguhnya engkau, kadihun, maknanya berpenat lelah, ila rabbika, makna berpenat lelah lah bekerja setiap hari ni, ila rabbika kadhan, kepada Tuhan engkau juga kamu akan famulaqih, kamu akan dipertemukan dengan balasan setiap apa penat lelah yang kamu kerjakan. Itu maksudnya. Wa hadza tafakkuru yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Tafakkur yang keempat ni, faedahnya apa? Dan bermula ini tafakkur, yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, menambahlah pada takut engkau kepada Allah Ta'ala. Wa yuhmiluka, dan menanggunglah engkau ala laumin nafsika wa tawbihika wa mujanibati taksiri wa mulazamati tashmiri. Hai, nak berhenti sini ni weh. Berhenti situ lah. Wa hadza tafakkur. Pukul 5 lebih ni. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma
Salaka abduka rasulika nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.